Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Bidang kita pada minggu ini adalah ibadah. Okey. Di bawah tajuk Mari Bersuci. Baik, sekarang kita lihat pada pengertian najis. Okey, apa itu najis? Okey, najis adalah semua benda kotor yang menghalang daripada sahnya solat. Okey. Najis itu adalah benda kotor. Benda kotor yang menghalang daripada sah solat. Kalau ada pada badan, pakaian ataupun tempat solat kita. Najis terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, sekarang kita tengok jenis-jenisnya. Jenis-jenis najis yang 3 tu. Okay, yang pertama, najis muqaffafah. Ingat, najis muqaffafah. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah. Sekarang kita lihat najis yang pertama. Okay, najis muqaffafah. Najis muqaffafah ni merupakan najis yang paling ringan sekali cara menyucinya. Apa dia najis muqaffafah? Okay, najis muqaffafah ni merupakan air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya baby lah. Baby lelaki sahaja. Baby perempuan tidak termasuk. Baby lelaki yang umur dia 2 tahun ke bawah. Tak sampai 2 tahun lagi. Yang tak makan. Dia tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya dia minum susu ibu sahaja. Dia tak makan moi, tak minum susu botol. Dia minum susu ibunya sahaja. Ini merupakan najis muqaffafah. Okay. Najis yang kedua merupakan najis mutawassitah. Okay. Najis mutawassitah ni merupakan najis pertengahan. Kita tengok pengertian dia. Najis selain najis muqaffafah dan najis mughallazah. Kita ingat najis muqaffafah apa dia tadi? Air kencing baby lelaki yang tak sampai umurnya 2 tahun lagi dan dia hanya minum susu ibu sahaja. Itu najis muqaffafah, satu tu sahaja. Kemudian najis mughallazah. Najis lain najis muqaffafah dan najis mughallazah. Sekejap lagi kita tengok apa dia najis mughallazah. Okey. Contoh najis mutawassitah ni, contohnya air kencing, tahi dan darah. Air kencing, tahi dan darah. Ataupun apa sahaja kekotoran yang selain daripada muqaffafah dan mughallazah. Kedua-dua haiwan ni juga merupakan haiwan yang haram disentuh. Jika kita tersentuhnya, maka kita kena sucikannya dengan tanah dan air. Kita tak boleh sucikan seperti najis-najis yang lain. Baik, sekarang kita pergi kepada cara membersihkan najis. Okey. Sekarang kita tengok cara menyucikan najis muqaffafah. Najis muqaffafah ni merupakan najis yang terdiri daripada air kencing bayi lelaki yang umurnya tak sampai 2 tahun lagi dan hanya menyusu susu
hanya minum susu ibu sahaja. Okey, caranya kita tengok dalam gambar tu, caranya merenjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Okey, renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Renjiskan, kemudian kita laplah tempat yang kita renjiskan tadi. Okey. Baik, sekarang kita masuk kepada cara membersihkan najis mutawassithah. Okey, najis mutawassithah ni merupakan najis pertengahan. Okey. Caranya yang pertama, kita kena hilangkan najis yang ada pada badan, pakaian atau tempat. Okey, kalaulah najis tu ada pada pakaian kita. Contoh baju kita terkena tahi burung. Kita tengah berjalan, burung berak. Macam mana kita nak sucikan pakaian kita tu? Kita buang dulu najis yang terkena pada baju tadi. Kita buang dulu. Okey. Kemudian barulah kita basuh dengan air mutlak. Basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya, sama ada warna, bau dan rasa. Begitu juga kalau najis terkena pada tempat kita nak solat. Tempat kita nak solat ada najis. Ada apa, contoh macam ada darah ke, kita ambil tisu, kita lap dulu darah tu. Kemudian barulah kita basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya. Hilang kesan dia tu sampai hilang warna dia, hilang bau dan hilang rasanya. Sekarang kita masuk kepada cara membersihkan najis mughallazah. Najis mughallazah ni najis yang paling berat lah. Cara kita nak sucikannya pun agak susah. Kita tengok. Nombor satu, kita kena hilangkan najis jugalah yang ada pada badan, pakaian atau tempat. Yang pertama sekali kita mesti buang dulu najis tu. Buang dulu. Okey, nombor dua, kita basuh dengan air tanah 1 kali. Okey, kita basuh dengan air tanah 1 kali. Kemudian yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, rasa dan warnanya. Maksudnya nak sucikan najis mughallazah ni, yang pertama kita kena buang najis tu dulu. Kemudian kita basuh dengan air tanah sekali. Basuh dengan air mutlak 6 kali. Jadi 7 kali basuhan kita kena buat untuk najis mughallazah. Basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, rasa dan warnanya. Baik, sebagai langkah untuk kefahaman yang lebih baik, kefahaman yang lebih mendalam, Ustazah nak awak rujuk buku teks pendidikan Islam yang awak dah dapat tu. Buku teks pendidikan Islam tu dah awak boleh tengok muka surat 114, 115, 116 dan 117. Okey, awak boleh baca dalam buku teks tersebut. Supaya awak lebih faham lagi dengan topik yang Ustazah ajar hari ini. Sampai di sini dulu pembelajaran Ustazah untuk hari ini. Jadi Ustazah harap apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini menjadi manfaat buat diri awak semua dan awak dapat amalkan dalam kehidupan seharian. Okey. Pesanan Ustazah,
jadikan setiap perbuatan seharian kita sebagai ibadah. Okey. Kita nak buat apa pun, kita pastikan apa yang kita nak buat itu akan jadi ibadah. Macam mana nak bagi jadi ibadah? Kita buatlah sesuatu tu kerana Allah. Macam kamu belajar, tonton video ustazah ni, ilmu ibadah. Belajar tu janganlah belajar saja, tapi masa nak belajar tu niat. Niat aku belajar ni kerana Allah. Itu baru jadi ibadah. Okey, belajar juga ibadah. Oleh itu, niatkan di dalam hati aku belajar kerana Allah. Lagi apa lagi yang boleh jadi ibadah? Apa sahaja perbuatan yang baik. Tolong ibu, tolong ayah di rumah pun niat kerana Allah. Dia akan jadi ibadah. Bila jadi ibadah, dia akan mendapat ganjaran lah daripada Allah, insya-Allah. Okey, Ustazah ucapkan selamat belajar di rumah dan semoga anak-anak beroleh ilmu yang bermanfaat. Jadi Ustazah akhiri pembelajaran Ustazah hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.